punya penjara ni, dia bukan hanya bila menerima keputusan mahkamah yang telah disabitkan, kita kena jaga. Sekarang kita fikir pula, kita kena ikhtiar bahawa dalam program pemulihan ni, kalau kita lebih banyak letak mereka dalam program komuniti, dah pulih, ada success story semua, rupanya selepas itu pun kita kena fikir lagi tu. Sampai macam tu, maknanya tak habis penjara dia, maknanya tak habis lah dia punya tu. Baik. Tapi cadangan Datuk dia tadi, apa yang baru cadangan tadi? Kalau kita, insentif majikan tu jelas. Tapi kalau kita nak lihat prospek yang telah berkhidmat dengan syarikat, bahawa selepas satu tempoh kita boleh clearkan nama dia, rekod dia. Itu di bawah Akta 7, Datuk dia. Akta 7 ni ialah akta mengenai rekod jenayah dan rekod orang tidak dikehendaki. Kebetulan saya baru je keluarkan arahan kepada KSU, TKSU, bahawa saya bertekad nak jernihkan, nak keluarkan mereka rekod ni. Tanpa mendengar cadangan Datuk Dial hari ni, satu arahan telah pun saya keluarkan lebih awal. Baik. Apa yang menyumbang kepada saya terfikir benda tu? Berapa bulan dulu, ketika duduk di Parlimen, saya didatangi oleh satu pasangan tua, suami isteri dari Kelantan, Tanah Merah. Dia minta tolong, dia kata anak dia dapat kerja somen ni mana kilang kayu, kilang papan. Kemudian bila dah dapat tawaran kerja, majikan semak rekod dia dengan polis. Dia sangkut kat situ. Saya kata, apa masalah anak Wan? Dia kata dulu masa dia sekolah di Tanah Merah, duduk di asrama, satu hari itu kena tangkap dengan kawan-kawan, polis tangkap, kemudian buka IP, buka kertas siasatan, kemudian tak pernah berakhir dengan pertuduhan, tak pernah dibawa ke mahkamah. Kalau tak mahu berkawan, tak pernah ada sabitan. Ini dia akan masuk dalam kategori orang tidak dikehendaki. So orang yang terlibat dengan siasatan polis, dia masuk kategori orang tidak dikehendaki. Rekod ada kat situ. Nak kerja kilang papan pun majikan tak bagi sebab ada rekod. Saya terkesan dengan cerita ini. Saya bagi tahu dengan pegawai saya, sekarang juga mari kita minta rekod Akta 7 dengan polis. Jumlahnya 1 juta lebih. Saya minta bahagian data sains KDN, kita ada bahagian data saintis kami, dia dah proses semua dah. Jadi sekarang ni Dato' Alim ada, dia bantu saya untuk faham keadaan ini. Saya jenis tak sabar bila saya nak buat satu. Saya kata, ada atau tidak di dalam Akta 7 itu yang memberi kuasa bicara kepada menteri secara administratif boleh keluarkan. Kat mana pula menteri tak boleh guna kuasa bicara, tapi Akta 7 perlu dipindah. Sekarang kami akan work both ways. Ada jalannya. Secara administratif, menteri boleh invoke section di dalamnya. Ada juga yang kami perlu buat pindaan di Parlimen. Dan kami akan kemuka ke tahap dasar dalam masa terdekat. Jadi saya bersungguh-sungguh nak clearkan, terutama yang tak melibatkan sabitan dan hukuman, kemudian kalah rayuan dan dah serve hukuman dan sebagainya. Jadi kita akan tumpu kepada kategori orang yang tidak dikehendaki. Jadi saya fikir perkara yang betul untuk kita buat adalah jernihkan yang ini, beri mereka peluang yang kedua. Dan data itu akan membantu kita, terutama yang first offender dan sebagainya.